Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah kita pada malam ini insyaAllah dengan kita sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil ridha masyaallah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamin muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabih karim, ba'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan ilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bara Islam ghariban wa sayauru ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan dia akan kembali menjadi asing. Berbahagialah pada orang-orang yang asing. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur at-tazkir wa naf'a wa intifa' wa lifadat istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha' al-mardatillah ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang saya hormati, semuliakan Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga yang semuliakan Fadil Tuan Bilal, sebenarnya jawatan kuasa surau sidang jamaah muslimin muslimat mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia terahmat daripada Allah kita dapat bersama pada malam ini sekali lagi tuan-tuan untuk kita sambung kuliah kita, pengajian kita, insyaAllah. Mic ni macam tak kuat lah, kuat sikit mic bila tak kuat tu dia tak kuat, dia tarik saya, suara saya dia tarik macam tu, insyaAllah. Jadi malam ini kita sambung kitab bab munakahat ni, fiqh minhaji, di muka surat 47 insya-Allah. Betul muka surat 47, haram yang sementara. Kita masuk haram yang kedua, iaitu haram sementara. Hari itu kita dah bincang berkenaan haram yang pertama. Dia ada dua pengharaman hari itu, kan? Dia ada haram mu'abbadah dan haram mu'aqqatah. Haram mu'abbadah ialah haram yang kekal selama-lamanya. Yang kedua itulah haram mu'aqqatah, haram yang bertempoh ataupun berwaktu. Kalau sini diterjemahkan dengan haram yang sementara, insya-Allah. Qala al-musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dar amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya insya-Allah dalam dua negara, manfaat untuk kita insya-Allah dunia dan akhirat. Baik, apa kata musannif tuan-tuan? Haram yang sementara bermaksud perempuan yang haram dikahwini. Haram yang sementara bermaksud
perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu. Atas apa tuan-tuan? Di atas sebab-sebab tertentu. Haram sementara ataupun haram muaqqatah ni. Muaqqatah ialah perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu atas sebab-sebab tertentu. Apabila sebab yang tersebut hilang, maka perempuan tadi pun bolehlah dikahwini. Jadi kalau sebab tu hilang, maka baru bolehlah kita kahwinlah dengan perempuan tersebut. Sekiranya perempuan itu dikahwini sebelum hilangnya, sebelum sebabnya hilang, maka perkahwinan tersebut terbatal. Jadi perempuan yang haram dikahwini untuk sementara waktu ialah yang pertama, menghimpunkan dua adik-beradik. Al-jam'u baina ukhtaini. Al-jam'u baina ukhtaini, menghimpunkan dua adik-beradik. Jadi adik-beradik perempuan sama ada nasab ataupun susuan adalah haram dimadukan, sama ada dengan akad serentak ataupun akad yang berlainan. Dua adik-beradik sama ada adik-beradik sibu sebapa ke, adik-beradik sebapa ke, ataupun saudara susuan kan. Jadi dua-dua perempuan tu menyusu dengan seorang ibu lah contoh dia kan. Tapi dia dua-dua tu anak angkat lah. Dua-dua perempuan tu anak angkat. Jadi dia menyusu dengan seorang perempuan kan. Jadi tak bolehlah kita madukan kedua tersebut. Adik-beradik perempuan sama ada nasab atau susuan adalah haram dimadukan. Sama ada dengan akad yang serentak, tuan-tuan, satu akad saja ataupun berlainan. Sekiranya akad itu berlaku serentak, maka pernikahan itu adalah batal. Batal lah pernikahan tu kalau sebenarnya berlaku serentak lah. Dan jika berlainan masa, maka akad perkahwinan yang kedua terbatal. Akad yang kedua terbatal. Yang pertama tu tak batal, yang kedua saja terbatal. Mana perempuan yang kedua? Itu sebabnya perlunya kita sebelum akad nikah dijalankan, perlulah dicek dululah. Kalau kita di pejabat agama biasanya ada pegawai lah. Pegawai yang akan cek kan, pastikan betul lah mana perempuan itu ialah perempuan yang berlainan, bukan adik-beradik seibu sebapa, bukan adik-beradik sebapa, ataupun bukan saudara susuan. Kalau berlaku nanti kan jadi masalah kan, masalah. Gitu. Baik, jika isteri diceraikan dan selesai iddahnya atau telah meninggal dunia, halal bagi bekas suaminya mengahwini adik-beradik bekas isterinya yang lain. Gitu. Jadi kalau isteri yang pertama tu dah diceraikan kan, dah ceraikan, kemudian dah habis iddah kan, kemudian ataupun isteri yang pertama tu kakak lah, isteri pertama contoh kakak dia dah meninggal, maka bolehlah si suami tadi mengahwini adik ni pula lah, adik-beradik bekas isteri tadi, sama ada beradik sebapa ataupun beradik ibu sebapa. Hal ini tuan-tuan, kenapa? Kerana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf innallaha kana ghafurur rahima. Dan diharamkan pada kamu menghimpunkan dua adik-beradik sekali untuk menjadikan isteri kamu, kecuali yang telah berlaku pada masa dahulu. Jadi kalau zaman dahulu lah, sebelum daripada kedatangan Islam, sebelum adanya syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi bolehlah berlaku begitu, bolehlah menghimpunkan dua beradik kan. Dua beradik sibu sebapa ataupun sebapa boleh dihimpunkan dalam satu perkahwinan. Tapi bila Islam datang, maka tak dibenarkan lagi lah macam tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kemudian yang kedua, bermadu dengan ibu saudara belah bapa.
bermadu dengan ibu saudara belah bapa, ibu saudara belah ibu, anak saudara adik-beradik perempuan, anak saudara adik-beradik perempuan, anak saudara adik-beradik lelaki, dan cucu kepada anak lelaki dan perempuan. Ini pun tak boleh lah. Ini pun tak boleh. La tajma'u bainal mar'ati wa ummatiha. Dah di bawah tu. La yujma'u bainal mar'ati wa ummatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Macam tu. Jadi para fuqaha membuat kaedah bagi menentukan perempuan yang haram dimadukan. Mereka menyatakan dua orang perempuan haram bermadu seandainya seorang daripada mereka lelaki mereka tidak boleh berkahwin. Mereka menyatakan dua orang perempuan haram bermadu seandainya seorang daripada mereka lelaki mereka tak boleh berkahwin. Apa tu? Seandainya seorang daripada mereka lelaki mereka tak boleh berkahwin. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah SAW qala la yujma'u bainal mar'ati wa ummatiha wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Perempuan jangan dimadukan dengan ibu saudara belah bapa, ibu saudara belah bapa, dan ibu saudara belah ibu pun tak boleh. Ibu saudara belah bapa dan ibu saudara belah ibu pun tuan-tuan, maka tidak bolehlah dimadukan macam tu. Baik. Tadi apa maksud tadi lelaki tadi? Nak tengok balik. Lelaki tak ada pula. Sekejap, saya tengok. Tambihat peringatan ke haram yang sementara, haram muakkatah. Marhamir bainal ummatiha. Waqad al fuqaha qaidatun tanbitu man yahrumul jam'i bainahuma. Faqalu yahrumul jam'i baina kulli imra'ataini law furidat ahduhuma zakaran lamma jaa jaza lahu ayyatazawwaja ukhra wa hiya tashmilu jami'i man zakarnahu. Gitu. Okey. Para fuqaha membuat kaedah bagi menentukan perempuan yang haram dimadukan. Faqalu, lalu mereka berkata yahrumu jam'u baina mar'ataini. Okey, lalu mereka menyatakan dua orang perempuan haram bermadu. Yuhramu jam'u baina kulli mar'ataini law furida ahduhuma. Seandainya seorang daripada mereka seandainya seorang daripada mereka lelaki mereka tak boleh berkahwin. Seandainya seorang daripada mereka lelaki mereka tak boleh berkahwin. Law furidat ahduhuma zakaran lamma jaza lahu yatazawwaja ukhra. Mereka menyatakan dua orang perempuan haram bermadu. Seandainya seorang daripada mereka, seorang lelaki seorang perempuan lah, kan? Seandainya seorang daripada mereka itu lelaki, maka mereka pun tak boleh berkahwin lah. Mereka pun tak boleh berkahwin lah. Memanglah dia beradik kan. Dia beradik mana boleh berkahwin. Macam tu. Lau furidat ahduhuma zakaran lama jaza, nasihat tidak harus baginya la ayyatazawwajal ukhra.
bagi berkahwin yang lain. Okey. Seterusnya hikmah haram bermadu. Apa hikmah haram bermadu? Semua perempuan yang nyatakan sebelum ini adalah untuk mengelakkan perasaan dengki di kalangan saudara mara. Betul tak? Hikmah haram bermadu, semua perempuan tadi dinyatakan sebelum ni. Kenapa adik-beradik tadi tak boleh bermadu kan? Kemudian ibu saudara belah bapa, ibu saudara sebelah ibu tadi kan, tak boleh dimadukan kan? Adalah untuk mengelakkan perasaan dengki di kalangan saudara mereka sendirilah. Hal ini kerana ia akan menimbulkan perasaan cemburu di kalangan isteri tersebut. Akan menimbulkan cemburu. Kalau tak cemburu pun sekejap, lepas tu cemburu. Lepas tu mulalah bergaduh kan. Bergaduh lah, kata bertekak lah, macam-macam lah. Benda-benda yang tak sepatutnya berlaku akan berlaku lah tuan-tuan. Apalagi kalau tinggal serumah kan. Ada juga yang boleh tinggal serumah. Ada perempuan, ada laki-laki kadang dia kahwin 2-3 orang tapi tinggal serumah. Hebatlah tu kan. Tapi kalau tinggal serumah apa memang tak terlepas lah daripada perasaan cemburu. Sebaik-baiknya asingkanlah rumah. Si pertama duduk sini rumah ni. Si pertama duduk rumah darek. Si kedua baru kan. Seorang darek, seorang baru. Seorang kulu, seorang kili. Kemudian yang ketiga pula tongah. Yang perempuan yang kompak pula orang kata ujung. Mana duduk rumah yang pasangan lah. Bila duduk rumah pasangan ni faham je lah kan. Macam tu. Mana dia punya kos pun tinggi lah macam tu. Kalau rumah satu rumah ya kosnya rendah lah. Tapi kalau ompek rumah banyaklah kos macam tu. Betul kan? Betul. Rumah seorang. Baik. Jadi hal ni berdasarkan hadis Rasulullah anna Nabi SAW naha an tazawwaja imra'ata ala ammati wa khalati wa qala inna kunna idza fa'altunna zalika qata'tunna arhamakunna. Yang bermaksud Nabi Muhammad SAW melarang seseorang perempuan dimadukan dengan ibu saudara sebelah bapa. Ibu saudara sebelah bapa. Dan ibu saudara sebelah ibu. Nabi bersabda, jika kamu melakukannya berarti kamu memutuskan hubungan persaudaraan. Akan berlakulah hubungan memutuskan hubungan persaudaraan, bukan nak merapatkan persaudaraan. Walaupun zaki zahiriatnya ialah tentu kita nak rapatkan persaudaraan kan. Dah saudara mara kahwin dimadukan, itulah tentu nak rapatkan persaudaraan. Tapi sebenarnya tak ada merapatkan persaudaraan. Dia akan berlaku perbalahan lah. Biasalah macam tu kan. Kadang perempuan ni payah sikit. Dia tak sama macam lelaki. Lelaki okey je, tak ada masalah. Kalau lelaki lah okey je. Semua okey, tu okey, ni okey, semua okey. Yang perempuan ni tak okey. Perempuan masih tak okey je. Macam kalau perempuan dia macam cerewet sikit kan, dia asyik tak okey. Kalau lelaki okey. Cuba tengok perempuan pakaian dia banyak tak? Banyak. Itulah tengok tudung dia tahu banyaklah. Baju tu banyak. Kalau perempuan, kalau lelaki banyak tak? Tak banyaklah, sikit je pakaian dia. Cuba tengok kedai. Kedai menjual pakaian perempuan dengan kedai menjual pakaian lelaki, mana banyak? Banyak kedai menjual pakaian perempuan lah. Kalau kedai tudung tu tudung kan. Satu kedai tu tudung dia tu. Tudung je. Kalau jubah satu kedai tu jubah je, jubah perempuan je. Ada jubah lelaki tak? Ada lah, tapi sudut kecil je. Ke ujung tu adalah sikit lah jubah lelaki. Yang lain tu semua dikuasai oleh dikuasai oleh perempuan. Perempuan punya pakaian. Macam tu. Dah ada perempuan kan, dia tanya dia nak keluar mana-mana, bang nak pakai mana ni? Alah pakai kan banyak baju dalam kamu punya baju lamadi tu kan banyak. Tak ada lah baju bang sesuai bang. Takkan tak ada. Banyak baju lamadi tu. Semua tak sesuai tuan-tuan.
Maksudnya dia suruh boli lagi lah tu. Boli lah lain, carilah boli tu ni. Baik. Tu perempuan lah. Tapi tak semualah perempuan macam tu kan. Kebanyakannya begitu. Sebab realitinya perempuan dia begitu. Macam tu. Baik, begitu juga hadis Rasulullah. Aisyah bin Talha, Isa bin Talha qala naha Rasulullah sallam antun kihal mar'atu ala qarabatiha mahafatan qatiyah. Daripada Isa bin Talha katanya Rasulullah melarang perempuan dimadukan dengan saudara-saudara maranya kerana dibimbangi akan memutuskan silaturahim. Jadi Nabi melarang dimadukan dengan perempuan ataupun dengan saudara mara perempuan tadi kan dibimbangkan akan memutuskan silaturahim. Jika seorang daripada perempuan tersebut diceraikan dan selesai iddahnya atau meninggal dunia, bolehlah saudara yang seorang lagi untuk dikahwini. Contohnya meninggal tu kakak, bolehlah kahwin dengan adik dia. Kalau adiknya belum kahwin lah. Kalau adik dah kahwin macam mana pula? Ataupun meninggal adik, kakaknya tak kahwin lagi, adik dah meninggal kan, jadi kahwinlah dengan kakak dia pula, boleh lah kan. Kalau dimadukan tak boleh. Tak madu, tak boleh. Baik, kemudian berkahwin lebih daripada 4 perempuan. Berkahwin lebih daripada 4 perempuan untuk seorang lelaki lah. Seorang lelaki tidak boleh mengahwini perempuan yang kelima ketika mempunyai 4 orang isteri. Ia hanya dibenarkan apabila seorang daripada lelaki yang seorang daripada perempuan yang sedia ada itu meninggal dunia atau diceraikan ataupun selesai daripada iddahnya. Ceraikan dan selesai iddahnya. Ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Fa in khiftum an tu'dilu fawahidatan. Gitu. Maka hendaklah kamu kahwinan dengan sesiapa yang kamu kenan, yang kamu suka, berkenan atau suka daripada perempuan-perempuan yang lain, sama ada 2, 3 ataupun 4. 2, 3 atau 4 macam tu. Itu syariat Islam lah. Kalau yang bukan Islam ni ada yang kahwin banyak. Kan? Tapi biasa yang non-Muslim lah. Non-Muslim ataupun bukan Islam ni biar ada yang kahwin banyak. Sampai berpuluh-puluh isteri dia, 30, 40, 50 pun ada. Tak berlaku kat Malaysia lah. Berlaku di luar negara lah. Macam tu. Di India apa ada kan? Di India ada 39 dah. 39 ke 49 isteri dia. Di India lah. Kalau tuan-tuan nak tengok kan, lelaki-lelaki yang punya isteri yang ramai ni, pergi kat YouTube. Tuan-tuan pergi kat YouTube kan, lelaki-lelaki yang punya isteri yang ramai. Kan, dia tunjuklah di YouTube lah. Kadang ada orang ni kadang gajin buat video ni, dia buat lah. Tuan-tuan tengoklah kat situ. Ada yang 39 lah, ada yang 50 lah, ada yang 60 lah isteri dia. Larat ke tu? Tak larat ke? Tak larat. Tak larat lah. Seorang pun tak habis kan? Seorang pun tak habis, tak terjaga. Ni pula orang kata, kan berpuluh pula isteri dia tu kan. Masya Allah. Kan? Tapi itulah mungkin Allah Ta'ala bagi kelebihan dia kat situ lah. Adalah kelebihan tertentu Allah Ta'ala bagi pada dia. Tapi kita dalam konteks kita ni, Nabi Muhammad SAW punya isi yang ramai kan. Itu adalah anugerah daripada Allah Ta'ala kepada baginda Rasulullah SAW sendirilah. Macam tu. Baik. Begitu dengan hadis. Hadis daripada Qais bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu. Qala aslamtu wa indi samanu niswatin. Fazakartu zalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtar minhunna arba'an. Daripada Qais bin Haris radhiyallahu ta'ala anhu, telah meredha Allah Ta'ala untuknya, aslamtu, aku telah masuk Islam. Wa indi samanu niswatin, di sisi aku terdapat 8 orang perempuan atau isteri lah.
dia masuk Islam, dia ada 8 isteri tu, masya-Allah. Sudah tentu 8 isteri masuk Islam lah. Itu kelebihan kalau suami masuk Islam. Bila suami masuk Islam, biasanya isteri akan masuk Islam sekali. Tapi ada juga suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam. Ataupun suami masuk Islam, kalau isteri contoh ompek, mungkin 2 masuk Islam, 2 tak masuk Islam lagi. Maka suami kena dakwah lah tu, kan? Dakwah supaya dua-dua isteri tadi masuk Islam. Okay, Fazakartu zalika ala Nabi SAW, lalu aku mengadu ataupun bercerita pada demikian kepada baginda Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, maka Nabi pun berkata, dia kata, apa kata Nabi? Ikhtar, pilih oleh kamu minhunna arba'an. Pilih daripada 4 je. Pilih 4 orang, yang lain tu ceraikanlah. Jadi sebelum masuk Islam ni bolehlah 8 orang. Dan mungkin lebih daripada 8, 10 dan sebagainya, sebab dia tak Islam lagi. Non muslim kan masa tu. Jadi bila Islam datang, dia kena ikutlah cara Islam. Mana 4 orang sajalah. Walaupun dia sayang macam mana pun, jadi 4 tadi kenalah diceraikan. Maka tinggallah 4 macam tu. Baik. Dan mungkin 4 itu mungkin pilihan dia lah. Yang terbaik di kalangan 8 tadi dia pilih 4. Yang 4 tu tentulah yang terbaik yang dia pilih. Baik. Kemudian mengahwini perempuan musyrik yang menyembah berhala macam mana? Mengahwini perempuan musyrik yang menyembah berhala. Perempuan musyrik yang dimaksud ialah penganut agama yang tidak mempunyai kitab samawi. Yang tidak punya kitab samawi, kitab Taurat, Injil, Zabur dan sebagainya, perempuan ni halal dikahwini jika dia telah masuk Islam. Bila masuk Islam dia halal lah. Tak masuk Islam maka tak halal. Macam tu. Kalau seorang Islam, seorang masuk Islam, seorang tak Islam, akan ada pasangan macam tu. Sebelum Islam, dua berkahwin. Jadi pasangan ni berkahwin lah. Bila seorang masuk Islam, maka seorang tadi, bila suami masuk Islam, maka isteri naklah ditinggalkan lah. Tak boleh lah kalau isteri masuk Islam, dua-dua Alhamdulillah. Kalau seorang masuk Islam, suami masuk Islam, isteri tak masuk Islam. Isteri tak masuk Islam kan? Jadi maka kenalah parak pernikah tadi. Tak boleh lah. Macam tu. Ataupun isteri masuk Islam, suami tak masuk Islam, maka nak juga diparak lah, dipisahkanlah pasangan tadi. Sebab tak boleh seorang Islam, seorang tak Islam. Macam tu. Jadi perempuan musyrik yang dimaksud ialah penganut agama yang tidak punyai kitab samawi, yang tidak pegang dengan kitab Taurat yang asal lah. Kitab Taurat yang asal, kitab Injil dan kitab Zabur. Jadi perempuan ni halal dikahwin jika dia masuk Islam. Masuk Islam je halal. Jadi hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tankihul musyrikina hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikin hatta yu'min. Janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir yang musyrik sebelum mereka beriman. Sebelum masuk Islam. Wala amatun mu'minatun. Sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman khairun min musyrikatin, terlebih baik daripada perempuan yang musyrik, walau a'jabatkum, sekalipun perempuan yang musyrik tadi menarik perhatian kamu. Sekalipun perempuan musyrik tu cantik, lawa kan, menggoda dah dan sebagainya. Tu mana tinggalkanlah berkahwin dengan perempuan musyrik tadi, kahwinlah dengan hamba. Itu lebih baiklah kahwin kita dengan hamba. Kalau ada hamba lah kan. Kalau sekarang ni mana ada hamba lagi. Kalau dulu ada hamba, maka boleh pilih hamba berbanding dengan perempuan musyrik. Sekarang ni hamba tak ada, jadi kita pilihlah perempuan yang lain. Mana-mana perempuan yang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Baik. Ulang balik terjemahan. Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan kafir yang musyrik sebelum mereka beriman, memeluk Islam maksudnya.
Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu lebih baik daripada seorang perempuan kafir musyrik, sekalipun keadaannya menarik perhatian kamu. Sekalipun kamu suka dengan dia, sekalipun kamu tergoda dengan dia, sekalipun kamu minat dengan dia, tapi dia musyrik, dia tidak beriman pada Allah. Sebaik-baiknya naklah kita berdakwah dahulu. Kita ajak dia masuk Islam, kan, tarik minat dia kepada Islam. Kalau dia dah bersyahadah dan dia mengucap dua kalimah syahadat, maka bolehlah kamu berkahwin dengan perempuan tersebut. Selagi mana dia tidak bersyahadah, tidak mengucap dua kalimah syahadat, maka haramlah kamu berkahwin dengan dia, macam tu. Kalau konteks Islam ni, kalau dalam konteks Islam ni ada kad Islam. Ada kad Islam dia. Bolehlah kahwin. Dia taraf mu'allaf, kan? Dia taraf dia seorang perempuan mu'allaf istilahnya. Maka bolehlah kamu berkahwin. Baik, seterusnya peringatan. Seorang perempuan dalam Islam tidak harus berkahwin dengan lelaki berislam, walau apapun agama dia. Seorang perempuan Islam tidak harus, tak harus pun tak bolehlah berkahwin dengan mana-mana lelaki bukan Islam, non-Muslim. Walau apa pun agama dia lelaki tadi, Yahudi ke, Nasrani ke, kan, ataupun Hindu ke, Buddha ke dan sebagainya, maka tak bolehlah kita berkahwin. Tak bolehlah perempuan berkahwin. Hal ni adalah kerana melalui perkahwinan wujudnya kekuasaan suami terhadap isterinya, sedangkan tiada kekuasaan orang kafir terhadap Islam. Kita di Malaysia ni alhamdulillah lah, terjaga lagi lah dalam bentuk macam ni, kan. Tapi kalau di Indonesia tu ada je berlaku. Suami Islam, kan, suami Islam, isteri Hindu, isteri kafir, kan. Itu berlakulah di Indonesia. Malaysia dia mungkin dari segi, kata dari segi ada punya perlembagaan dia lah. Dia Pancasila. Kita ni apa? Kita demokrasi, kan. Kita demokrasi berparlimen. Dia Pancasila, dia punya undang-undang dia. Mana dibolehkanlah kahwin itu. Kita tak benarkan. Itu. Baik. Perempuan juga tidak akan terjamin agamanya kerana suaminya tidak beriman dengan agama yang menjadi aturan isterinya. Ialah kalau suami itu bukan Islam, sudah tentu dia akan melarang isteri dia daripada menyembah kepada Allah Ta'ala. Dia akan melarang isterinya daripada sembahyang. Aku suami kau, kenapa kau nak sembahyang? Kau kena ikut agama aku, kan. Jadi lama kelamaan kemungkinan besar maka isteri pun jadi murtad keluar dari Islam. Kenapa? Kerana dia mengikut akan agama suami dia. Jadi beratlah benda tu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah Ta'ala tidak sesekali akan memberi jalan kepada orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Apalagi orang kafir dia tidak boleh menguasai orang Islam. Orang Islam sepatutnya menguasai orang kafir. Baik. Seterusnya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Surah apa tu, Tuan? Surah Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Dan janganlah kamu kahwin dengan lelaki yang musyrik sehinggalah mereka beriman. Tadi kalau ayat sebelum tadi larangan daripada berkahwin dengan perempuan yang musyrik. Yang ini larangan berkahwin dengan lelaki musyrik pula. Wala abdun mu'minun, dan bagi hamba yang beriman tu lebih baik. Mana kamu kahwin dengan hamba yang beriman lebih baik, khairun min musyrikin, lebih baik daripada kamu berkahwin dengan lelaki yang musyrik. Walau a'jabakum, sekalipun lelaki yang musyrik itu menarik perhatian kamu. Walaupun lelaki musyrik itu dia tampan, kan,
Tampan, lawa, handsome, betul tak? Ha, macam Shah Rukh Khan kan. Kan? Ha, macam selebriti lah, pelakon filem lah. Ataupun atau penyanyi Korea, pelakon Korea kan. Tapi dia bukan Islam. Ha, jadi walaupun menarik perhatian kamu, kamu tidak boleh berkahwin dengan dia. Kamu berkahwin dengan hamba yang beriman lebih baik daripada kahwin dengan perempuan yang lelaki musyrik. Ulaika yad'una ilan nar. Mereka itu mengajak kamu kepada neraka. Wallahu yad'u ila jannati wal maghfirah bi iznih. Allah Taala menyeru kamu kepada syurga dan keampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi, dan Allah Taala menerangkan akan ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya linnas bagi manusia, la'allahum yatazakkarun. Mudah-mudahan mereka itu mengambil pelajaran. Mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran. So maknanya, apa tuan-tuan? Berkahwin dengan hamba yang beriman, lelaki, lebih baik. Ini pilihan untuk perempuan lah. Ini perempuan lah ni. Kalau yang tadi, maknanya berkahwin dengan perempuan yang hamba lebih baik daripada berkahwin dengan perempuan musyrik. Walaupun cantik perempuan musyrik tadi, tetapi tak beriman dengan Allah. Kita ajak dia masuk Islam pun dia tak nak. Gitu. Itu juga lelaki tadi. Yang perempuan Islam, yang lelaki tu kafir. Yang perempuan ni kenalah ajak dia masuk Islam. Kalau nak kahwin dengan aku, kau kena masuk Islam lah. Aku tak nak masuk Islam, nanti kena potong kata. Ada juga. Aku tak nak masuk Islam, takutlah masuk Islam, nanti kena potong. Potong apa? Potong tu lah, kan? Kerana ada separuh tu dia, kalau you masuk Islam, nanti you kena potong, dia kata. Ayah kah, potong kah? Kalau time tu tak jadilah. Tak jadilah masuk Islam, nanti kena potong. Baik. Jadi jika perempuan musyrik itu masuk Islam, jika lelaki musyrik itu masuk Islam, bolehlah perempuan Islam tadi berkahwin dengan dia. Jadi perempuan tadi, kalau perempuan tu dah suka dengan lelaki tu, dia kena ajaklah masuk Islam. Dakwahlah dia kan. Dakwahlah dia. Jomlah masuk Islam. Kalau you mau kahwin dengan saya, you kena masuk Islam dulu. Jangan cakap potong. Kalau cakap potong kan dia takut. Lepas you masuk Islam, nanti boleh kahwinlah. Kita boleh kahwin dua lah gitu kan. Gitu. Baik. Sekiranya berlaku perkahwinan sebelum Islam tersebut Muslim, akad nikah terbatal. Maknanya kalau berlaku perkahwinan sebelum tu, seorang Islam berlaku perkahwinan, maka akad itu dikira terbatal. Dan kedua-duanya wajib dipisahkan dengan segera. Wajib dipisahkan dengan segera. Jika telah berlaku persetubuhan, maka dianggap berzina. Gitu. Kalau berlaku persetubuhan, maka dianggap berzina. Nauzubillah min zalik. Kemudian B, seorang lelaki harus berkahwin dengan perempuan Yahudi ataupun Nasrani kerana perkahwinan itu berkemungkinan menjadi penyebab untuk menarik minat perempuan tersebut dan ahli keluarganya memeluk Islam. Walau bagaimanapun, suami tidak harus memaksa perempuan Yahudi atau Nasrani yang dikahwininya menukar agama atau menghalangnya daripada melakukan ibadah menurut kepada agama dia. Lelaki Islam harus berkahwin dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Mana gula ahli kitab dah ni? Perkahwinan dengan golongan ahli kitab. Okey. Mana ahli kitab ni? Ahli yang berpegang dengan kitab asal. Mereka yang berpegang dengan kitab asal, mereka yang kitab yang belum diubah lah. Tapi nak cari kitab asal tu memang susah lah. Ada lah, tapi susah nak dapat. Susah nak dapat. Kita kena tanyalah dia. Kena tanyalah dia macam mana pegangan dia macam mana kan. Macam tu.
Susah juga lah tu. Susah juga nak dapat tu kan. Tapi ada. Ada, tapi susah nak dapat. Susah nak dapat. Nadir lah. Nadir kalau ada. Benda nadir ni macam tak ada. Gitu. Tapi ada lah, tapi jarang lah dapat benda tu. Kan? Jadi seorang lelaki Islam harus berkahwin dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Mana yang berpegang dengan kitab asal lah ni. Yang kitab yang tidak diubah. Kerana perkahwinan itu berkemungkinan menjadi penyebab untuk menarik minat perempuan tersebut ahli keluarga memeluk Islam. Beramal dengan agama ajaran baginda Rasulullah SAW. Bukan lagi beramal dengan amalan kitab yang sebelumnya. Walau bagaimanapun, suami tidak harus memaksa perempuan Yahudi atau Nasrani yang dikahwininya menukar agama atau menghalangnya daripada melakukan ibadah menurut kepada agama mereka. Agama mereka lah, bukan yang sekarang ini yang dah banyak diubah-ubah kan. Yang kata yang bertuhankan kepada 3 Tuhan, Tuhan Isa lah, Tuhan Maryam, Tuhan Isa, Tuhan Maryam, apa lagi? Tuhan Allah kan. Dia ada 3 Tuhan kan. Tak boleh lah macam tu. Jadi hal ni berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanati minal mu'minati wal muhsanati minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsini ghairu musafihina wala muttakhidina akhdan. Dan makanan mana sembelihan orang-orang yang diberikan kitab. Ni golongan ahli kitab lah ni. Yahudi Nasrani yang berpegang dengan kitab asal ni, halal bagi kamu. Dan makanan sembelihan kamu adalah halal bagi mereka. Tidak salah kamu memberi makan pada mereka. Dan dihalalkan kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang yang diberikan kitab dahulu daripada kamu, apabila kamu beri mereka mas kawinnya. Sedangkan kamu dengan cara demikian bernikah bukan berzina. Kamu buat tadi untuk menghalalkan perkara yang diharam Allah Ta'ala. Bukan nak berzina. Dan bukan pula kamu nak mengawin mereka menjadi sebagai perempuan-perempuan simpanan. Macam tu. Maka dihalallah bagi kamu tadilah. Dihalalkan makanan mereka, makanan semua orang yang diberikan kitab, dan makanan kamu. Cuma yang zaman sekarang ni dah banyaklah yang berubah-ubah tu. Mereka menghalalkan benda yang diharam Allah Ta'ala. Contohnya mereka menghalalkan babi, sedangkan ahli kitab yang sebelumnya tidak menghalalkan babi. Golongan ahli kitab yang sebelumnya. Tapi golongan ahli kitab yang kemudian ni, yang banyak dah diubah-ubah ni, mereka menghalalkan babi, sedangkan Islam mengharamkan babi. Innamal khamru wal maisir, kan? Hurimat alaikumul maitah, hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmal khinzir. Diharamkan pada kamu tu makan daging babi, kan, bangkai. Hurimat alaikumul maitatu waddamu, dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Kan diharamkan, tapi mereka telah menghalalkan. Mana padri-padri mereka ni, mereka menghalalkan benda yang diharamkan oleh syariat yang sebelumnya. Kalau syariat sebelumnya mengharamkan, sedangkan pada syariat mereka dah ubah. Mereka mengharamkan benda yang telah pun mereka telah menghalalkan benda yang telah pun diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lah. Mungkin tu cuma salah satu tanda juga boleh kita tahulah. Dia ni ahli kitab betul ke tak betul? Mana dia menghalalkan benda yang haram. Contoh makan babi lah. Baik. Kemudian kawan dia perempuan yang bersuami. Macam tu. Sampai situ boleh. Hari tu saya nak apa itu? Pasal susuan itu kan. Susuan hari itu saya ada bawa kitab Fathul Mu'in.
berkenaan dengan susuan. Kalau disebut dalam kitab Fathul Muin, dia kata tambih, satu peringatan. Arida al-muharrami wusulul labanal adamiyun balagat sinna khidin wala qatratan wala muqtaritan li ghairihi wa in qalla jawfa radi'in lam yablugh haulaini yakinaini hamsa marratin yakinan urfan. Peringatan disebut sini, dia kata penyusuan yang menjadi mahram itu adalah sampai air susu perempuan yang telah mencapai usia haid. Perempuan yang telah sampai usia haid, sekalipun setitis. Penyusuan yang menjadikan mahram itu adalah sampainya air susuan perempuan yang telah mencapai usia haid tadi, sekalipun setitis atau sekalipun telah bercampur dengan selain air susu, sekalipun sedikit, au mukhtalitan bighairi wa in qalla, sekalipun sedikit, kemudian sampai kepada dalam perut anak yang disusu, jaufa radi', kan, sampai dalam perut anak susu yang belum sampai usianya 2 tahun, dan sampai setadi yakinan, saya yakin, kan, hamsa marat, sebanyak 5 kali secara yakin menurut uruf. Jadi yang dikira tu menurut uruf, ikut uruf dia lah, uruf setempat dia macam mana. Kalau ni dah dikira, okey, ni dah dikira 5 kali, dia ikut uruf lah, uruf dia macam mana. Disebut dalam kitab ni, dia kata tengok uruf. Baik, kemudian fa'in qata'ar radi i'radan wa illam yastaghil bi syai'in akhar au qata'tuhu al-murdiyah summa adaihi fiha fawran farad'atani. Oleh kerana penilaian 5 kali tersebut menurut uruf, maka jika anak yang telah disusui melepaskan puting susu kerana berpaling sekalipun dia tidak disibukkan oleh sesuatu yang lain, atau perempuan yang menyusuinya melepaskannya, kemudian dalam kedua contoh tersebut anak yang sedang disusui itu kembali menyusu secara segera, maka kedua-duanya itu dihitung 2 kali menyusu. Jadi dihitung 2 kali. Uruf mengikut uruf setempat. Ialah setempat. Kat tempat tu kalau dikira, kan, kat tempat tu, kat lembah tu, kat kawasan tu dikira 2 kali tu macam mana? 2 kali. Dia dikira 2 kali itu ke uruf lah. Uruf kan? Kalau macam ni, okey, nak dah kira 2 kali. Kalau ini belum kira 2 kali. Kan? Dia ikut setempat lah. Ikut uruf dia, ikut setempat dia. Adat dia kat situ. Kebiasaan orang kat situ lah. Macam tu. Baik. Oleh kerana penilaian 5 kali tersebut menurut uruf, dia kata, maka jika anak yang sedang disusui melepaskan puting susu kerana berpaling sekalipun dia tidak disibukkan oleh sesuatu yang lain, atau perempuan yang menyusuinya melepaskanlah budak tadi daripada menyusu, kan. Kemudian dalam kedua contoh tersebut anak yang sedang disusui itu kembali menyusu dengan segera, maka keduanya itu dikira 2 kali menyusu. Nanti dia dihitung 2 kali lah. Dia dihitung 2 kali. Walaupun belum kenyang. Jadi maknanya dalam konteks menyusu ni, walaupun belum kenyang pun, maka dikira tu dah kira sekali. Ni dah kira 2 kali. Gitu. Okey. Walaupun sedikit. Kan dia kata tadi wa in qalla, walaupun sedikit. Baik, kemudian atau lau qata'ahu binahwi lahwin kaunau min khafif wa ada halan. Atau jika anak yang disusui itu melepaskan penyusuannya kerana semisal lengah, seperti tidur sejenak, kaunau min khafif, seperti tidur yang ringan lah, dan kembali menyusu seketika itu juga. Ataupun Tola ni panjang.
terputus dengan sebab panjang masa. Dalam keadaan puting susu tadi masih dalam mulut dia. Kan ada budak-budak kadang-kadang dia menyusu kan. Lepas tu dia terlelap. Terlelap, maka puting susu tu dalam mulut dia. Tapi dia tak menyusu. Puting susu tu dalam mulut dia. Atau terputus yang lama dalam keadaan puting susu masih dalam mulutnya. Atau melepaskannya kerana berpindah. Sekalipun kerana sebab dipindahkan oleh perempuan yang menyusu. Daripada puting susu yang satu ke puting susu yang sebelahnya. Macam tu. Kan ada budak macam tu. Kan? Netek sebelah susu, kata puting susu sebelah, lepas itu pindah sini, lepas itu pindah ke sini kan. Dia ada kiri kanan, dua kan gitu. Ada tiga, tak ada. Tak ada. Dia dua je. Dua je kiri kanan tu kan. Itu kan ada budak je tu, kojak tukar sini kan. Atau si perempuan melepaskannya kerana kesibukan ringan. Kemudian si perempuan kembali menyusuinya lagi. Maka tidak ada hitungan dalam semua itu. Maknanya dalam artinya hanya dihitung sebagai satu kali menyusu saja. Dia dihitung sekali je. Bukan dua kali. Bukan dua kali. Kalau yang dua kali tadi yang macam atas tadi. Kalau dua kali itu dua kali. Kalau yang surah yang bawah ni, gambaran cerita di bawah ni pula dia hanya sekali. Macam tu. Dan jadilah perempuan yang menyusui tersebut sebagai ibu untuk anak yang susui dan pemilik susunya sebagai bapanya. Allah alam lah. Itu tambahan ke sini lah. Tapi kalau disebut dalam ni, dalam kitab Minhajul Fiqh Minhaj ni, kalau Fiqh Minhaj ni dia sebut di bab penyusu ni, dia mesti kenyang. Dia berbeza sikit lah. Tentang boleh lihat di muka surat berapa tu? Muka surat 427. Muka surat 427. Syarat-syarat bagi menyebabkan anak tadi menjadi mahram, dia ada dua syarat. Ada dua syarat kan? 424, 426, 424, 425, 26, 27. Syarat penyusuan yang menyebabkan anak susah menjadi mahram. Pertama, anak menyusu itu belum mencapai usia 2 tahun. Itu pertama. Yang kedua, di muka surat 427 dia kata kanak-kanak yang disusu kenyang sebanyak 5 kali yang berasingan. Suatu penyusuan itu dianggap berasingan atau tidak berdasarkan kepada uruf pandangan umum. Dia tengok pada uruf lah dia kata. Mana kaedah hukum dia tak ada menetapkan begitu. Dia tak ada tetapkan lah berapa kadar dia. Dia tengok pada urus tempat. Yang ni dah kira kata 2 kali susu ke sekali susu ke gitu. Jadi suatu penyusuan itu dianggap berasingan atau tidak berdasarkan pandangan umum. Uruf lah. Jika anak sebut berhenti menyusu kerana kenyang, ia dianggap sekali susuan. Tetapi jika anak itu berhenti menyusu kerana bermain-main dan kemudian menyusu semula dan bertukar tetek, maka dianggap sebagai sekali susuan. Ni ada penambahan sini lah. Mana kalau kini dalam kitab ni sebut kenyang. Tapi dalam kitab Fathul Mu'in ke kitab-kitab yang lain-lain, saya tengok je kitab lain, dia tak semestinya kenyang dia tu. Dia tidak semestinya kenyang. Asal dia dah menetek ya, dah minum susu tu dan susu tadi dah masuk dalam perut dia, perut maidah, perut budak itu, maka dikira sebagai satu kali susuan. Gitu. Asal dah masuk je. Tapi dengan yakinlah, yakin susu tu dah masuk dalam perutnya. Wa in qalla tadi kan, wala qatratan dia kata, sekalipun satu titik, au mukhtalitan li ghairi, ataupun sekalipun bercampur dengan air. Susu tadi campur dengan air diminum. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Walaupun sedikit. Kemudian dia punya susu tu dah yakin masuk dalam perut dia. Sampai perut dia, maka dikiralah sebagai susuan. Satu susuan lah kita. Jika satu susuan dah.
Kemudian dia menyusu lagi. Menyusu lagi, susu tu sampai dalam perut dia. Maka dia kira 2 susuan. Kemudian dia menetek lagi. Maka jadi 3 susuan. Macam tu. Macam tadi kan? Oleh kerana penilaian 5 kali sebut huruf, mana penilaian 5 kali itu ikut uruf setempat. Maka jika anak yang sedang disusui melepaskan puting susu kerana berpaling, sekalipun dia tidak sibukkan sesuatu lain, atau perempuan yang menyusuinya melepaskannya, kemudian dalam kedua contoh tersebut, anak yang sedang disusui itu kembali menyusu sekalipun dengan segera, maka keduanya dihitung sebagai 2 kali susuan. Dia kira 2 kali dah. Gitu. Tapi lebihnya kata kitab ni lebih pada uruf. Tengok pada keadaan setempat di tempat itu macam mana. Peraturan ni macam mana di tempat tu. Wallahu alam macam tu. Boleh? Boleh tak? Itu siapa tanya itu? Yang menanya tak ada? Oh, gitu. Yalah. Tadi pun jam tadi tu, jalan teruk. Daripada kat Pedas sampai teruk tu jam. Panjang. Tak berapa kilometer . Sebab ni orang semua dah balik kampung dah boleh kan. Balik kampung. Bila dah balik kampung tu, Ahad semua dah balik ke air balik. Beratur panjang lah je tu. Saya pun kena cari jalan. Saya pun terpaksa cari jalan-jalan ni. Jalan rantau tadi. Terpaksa jalan rantau tuan. Kalau ikut jalan Pedas tu memang tak tahu bila sampai. Kereta terlampau banyak. Dia nak lepaskan Pedas tu je. Daripada Pekan Pedas tu, Cembung tu ke Pedas tu kan. Yang apa tu? Yang apa tu? Tempat timbang tu. Kan? Iaitu JPJ tu kan? Kan JPJ Pedas tu. Depan tu sebab situ dia 2 lorong. Depan tu dah 1 lorong. Depan tu. Sampailah Sungai Gadut baru 2 lorong balik. Tapi kawasan hutan tu cuma 1 lorong. Kiri kanan 1 lorong je. Jadi dia susahlah nak potong pun susah kan. Itu yang batu panjang tu. Bila dia dah melepasi hutan, kawasan hutan tu, dia dah senang dah. Dia dah laju dah tu. Atas sepatutnya lah. Sepatutnya kena 2 lorong dah. Tak bila nak 2 lorong. Dia 2 lorong hanya sampai dekat tu je, dekat Sungai Gadut tu je. Lepas Sungai Gadut tu ke sana, 1 lorong sampailah ke Pedas tu. Sampai Pekat Pedas tu, Pedas tu yang JPJ tu dia 2 lorong situ. 2 lorong. Bila sampai ke Pekan Pedas dia 1 lorong balik. Tu yang jadi jam tu. Kejap selorong, sejak 2 lorong kan. Kalau 2 lorong terus kan senang. Daripada Cembung tu, kat Cembung tu 2 lorong. Kat depan yang dekat balai polis tu, yang besar tu kan, tu 2 lorong tu, kiri kanan tu. Kalau 2 lorong sampai ke Sungai Gadut kan senang. Tak adalah berlaku jam lagi. Ini tak tahulah sampai bila nak jam. Okey, ada soalan tak sebelum tutup? Ada? Tak ada Kalau tak ada saya tutup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala syafi'il anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'ana fata ya alim naulana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftah lana futuhal arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Qabbalallahu minkum wa minkum taqabbal minkum.